cara kehidupan mereka dengan kita berbeza. Pernah dalam satu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mertuanya. Ini lagi dahsyat ni, mertua Rasulullah bukan Islam. Non muslim. Siapa mertua Rasulullah ni? Yang bernama Huyai bin Akhtab. Ayah mertua Rasulullah yang beragama Yahudi. Siapa puteri yang dinikahi? Puteri yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatina Safiyah. Sayyidatina Safiyah ni anak kepada seorang pemimpin Bani Quraizah. Huyai bin Akhtab. Tetapi walaupun berbeza agama, walaupun berbeza cara dan pemikiran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyantuni ayah mertua baginda. Dia tak ada pun Rasulullah nak paksa dia masuk Islam ke, Rasulullah nak memerangi ayah mertuanya ke, tak ada. Rasulullah sentiasa berlapang dada dan menyantuni ayah mertuanya walaupun berbeza agama, berbeza pandangan. Itu yang kita perlu lihat. Kita kena tahu bagaimana untuk kita menyantuni mertua kita. Sama ada tak kisahlah menantu lelaki ataupun menantu perempuan. Ya. Okey, itu yang pertama ya, menerima seadanya. Yang kedua, bagaimana tips yang lain pula? Menjadi pendengar yang setia. Menjadi pendengar yang setia ni ya, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita melihat orang-orang yang dah berusia. Mereka perlukan perhatian. Mereka perlukan seseorang untuk bercerita. Bila kita bercerita dengan ibu ataupun ayah mertua, jangan terlalu menyampuk ataupun jangan terlalu kita je nak bercakap. Kita nak mendengar apa sahaja yang ingin diceritakan walaupun cerita itu diulang-ulang 10 kali. Kita dengar. Sebab apa? Sebab kita bukan balik selalu. Bukan kita jumpa mereka selalu. Kita ada kerja kita. Kita ada urusan kita. Hanya dengan kita berjumpa mereka, kita mendengar segala apa sahaja cerita, kita dapat memuaskan hati mereka. Jangan pula bila duk cakap-cakap, kita stand dengan hujah kita. Kita cakap sekian dan sekian, tak boleh itu, tak boleh ini. Dia akan menjadikan satu gap ataupun satu halangan untuk ibu ataupun ayah mertua untuk bersembang dengan kita. Kerana kalau ikut faktanya, orang yang mendengar ni, orang yang rajin mendengar ni adalah orang yang disenangi oleh orang ramai. Sebab kita mendengar, kita mengangguk, mengiyakan. Jangan mendengar sambil pegang handphone. Tak rasa. Kalau kita mendengar, kita ngadap muka mereka. Oh ya ke? Oh ya ke mak? Macam tu. Kita ada reaksi, kita ada respon. Jadi kita perlu tahu, orang tua ini perlukan perhatian sebegitu. Bukan anak-anak aja ya, orang tua pun sama. Jadi layan mereka dengan baik ya. Yang kedua tadi, menjadi pendengar yang setia. Okey. Baik. Apa lagi yang seterusnya? Yang ketiga, sentiasa rasa syukur dengan pasangan masing-masing. Bukan pasangan kita, pasangan masing-masing. Ya, sebab apa? Sebab kalau kita tidak bersyukur dengan pasangan itu sendiri, bagaimana kita untuk meneruskan perjalanan kehidupan kita? Sedangkan seperti contoh, seorang isteri ya dah berkahwin dengan suaminya. Bila dah berkahwin dengan suaminya itu hak milik ibunya. Bila hak milik ibunya ataupun ayahnya, maka seorang isteri ni perlu akur dan sentiasa bersyukur dengan apa sahaja keadaan si suami. Kalau kita melihat satu kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ya dia berjumpa dengan menantu-menantunya ni. Kita tengok kisahnya ya, di mana Nabi Ismail alaihissalam pernah berkahwin. Yang pertama, kisah ini apabila Nabi Ismail pergi memburu, jadinya Nabi Ibrahim datang ke rumah. Dia datang ke rumah melihat menantunya tanpa diketahui oleh menantunya bahawa itu adalah Nabi Ibrahim, ayah kepada Nabi Ismail. Okey, dia bertanya kepada menantunya, bagaimana kehidupanmu? Terus isteri Nabi Ismail berkata, aku rasa susah, kami hidup serba kekurangan. Nampak? Bila Nabi
Nabi Ibrahim mendengar kata-kata itu, maka dia menyampaikan pesan bahawa kau sampaikanlah pesan ini kepada suamimu di mana dia patut menukar tiang rumahnya. Bila dah kata tukar tiang rumah, maka isterinya pun sampaikan kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail mengatakan bahawa itu adalah ayahandaku, di mana dia menyuruh supaya menukar tiang rumah itu menandakan kita perlu berpisah. Aku perlu menceraikanmu. Ini antara cara-cara ya. Nabi kan terpelihara. Jadinya bila wanita seperti ini tidak mensyukuri apa yang dia ada, maka dia akan merosakkan jalan-jalan jihad ataupun jalan-jalan untuk urusan agama. Ya, itu isteri yang pertama. Bila yang kedua, kahwin lagi setelah bercerai, kahwin lagi Nabi Ismail untuk isteri yang keduanya. Okey, bila Nabi Ibrahim datang melawat menantunya yang kali yang kedua, makanya dia bertanya perkara yang sama. Bagaimanakah keadaan kehidupanmu? Kehidupan kami alhamdulillah cukup segala-galanya. Apa yang Allah beri cukup segala-galanya. Apabila mendengar menantunya berkata begitu, Nabi Ibrahim tersenyum dan rasa syukur. Inilah yang dikatakan isteri yang solehah, di mana apabila isteri ini berkata begitu, Nabi Ibrahim mengatakan untuk sampaikan kepada Nabi Ismail, di mana tetapkan, kekalkan tiang rumahmu. Disampaikan kepada Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail berkata itu adalah ayahandaku. Dan dia menyuruh aku untuk mengekalkan tiang rumahnya, bermaksud mengekalkan isteri yang ada sekarang dan mereka hidup berbahagia. Di situlah yang saya katakan di sini syukur, di mana kita bersyukur dengan apa yang Allah pinjamkan pasangan kepada kita, dan perlu ingat syukur itu selarikan dengan bila kita bersyukur, kita syukur dengan mertua kita. Bukan kahwin dengan pasangan je tau. Kahwin dengan mertua sekali. Ada orang bila dah berkahwin, tak apa aku kahwin dengan anak engkau sahaja. Tidak. Ya, kita berkahwin dengan family-nya sekali. Jadi kita hendaklah pasakkan dalam hati rasa syukur dengan keadaan pasangan. Tak kiralah pasangan itu bagaimana, yang penting pasangan itu bertanggungjawab. Lalu kita bersyukur dengan apa yang Allah pinjamkan, insya-Allah. Jadi itu yang ketiga, ya, bersyukur. Yang keempat, kita hendaklah menyantuni family mertua. Macam mana family mertua ni? Kita ada mertua dan mertua itu ada family-familynya. Ini banyak sangat ya, kadang-kadang bila ipar dua ya, lepas tu biras-biras ya, banyak sangat nak bercakar-cakaran. Ya, bila dah jadi macam tu, ia jadi satu perkara yang tak harmoni dan tak aman apabila kita bersama. Kalau family mertua, kita perlu santuni mereka. Bagaimana? Kita perlu beramah mesra. Tapi dalam pada beramah mesra, perlu menjaga ikhtilat. Di mana walaupun ipar, ia tetap haram bagi kita, bagi isteri lah. Bagi suami haram baginya untuk adik iparnya. Jadi itu perkara-perkara yang perlu kita jaga. Tapi walau bagaimanapun, untuk kita mengambil hati mertua, kita perlu bermesra dengan keluarga mereka. Kadang-kadang orang melihat kita asyik nak bersama je, pergi mana-mana walaupun dekat rumah mertua, keluarga mertua, kita asyik nak berkepit je dengan pasangan. Itu satu perkara yang patut dielakkan. Cukup-cukuplah nak berkepit dekat rumah. Janganlah nak berkepit dekat depan family mertua, konon-konon kita lah yang paling sweet. Sepatutnya tidak. Kalau boleh, perlu tahu bagaimana untuk membawa diri dalam family mertua. Jangan tahu-tahu je, rasa ada je. Dekat depan main phone dengan suami ataupun isteri, duduk tak sembang-sembang orang. Jangan sekali-kali amalkan perbuatan ini. Senang cerita, tiada akhlak di situ. Jadi di akhirnya, last sekali, saya mohon kepada semua, mertua ibarat ibu bapa kita. Jadi jangan pernah untuk kita berdoa dan mendoakan kesejahteraan mereka, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya dengan belas kasihan dan kasih sayangmu, serta doakanlah wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil. Jadi sama-samalah kita untuk menyantuni mertua masing-masing. Jadi setakat itu sahaja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.